Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan air ataupun sistem rawatan air seperti mana yang gambar yang berada depan kita ni tadi. Okey, jadi anda boleh tengok sebelum tu kita cerita berkenaan dengan kita punya sistem perawatan air. Saya nak ceritakan berkenaan dengan kebaikan ataupun istilah air bersih dulu. Terlebih dahulu kita nak tahu dulu sistem ataupun definisi air bersih. Apa yang kita faham berkenaan dengan air bersih? Ramai orang anggap air bersih tu air yang bila kita isi dalam botol, isi dalam gelas, kita tengok bersih, putih, suci semua sekali, itu adalah air bersih. Sebenarnya dalam air itu sendiri kita tak nampak dengan secara, maksud dia kita tak nampak apa isi kandungan air itu. Yang apa kita nampak, kita tengok dengan mata kasar kita saja keadaan air itu bersih sebab dia jernih. Kita dah mula anggap dia bersih. Tapi inilah antara istilah-istilah air bersih. Ianya adalah bebas daripada bahan cemar yang berbahaya, estetik, berbau ataupun tidak menyenangkan. Bahan cemar air apa dia? Tidak dapat dilihat. Sebenarnya bahan cemar sebenarnya kita yang tak dapat dilihat dan merasa ataupun menghidu kebanyakannya. Yang memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia. Okey? Jadi itu antaranya adalah istilah air bersih. Kita tengok dekat sini, kita punya bekalan air dan sistem rawatan kumbahan. Kita tengok keseluruhannya, biasa-biasanya. Ini adalah hakikatnya sebenarnya. Kita dapat bekalan air daripada air mentah JBA ataupun whatever lah dekat kita punya negeri masing-masing. Dia akan hantar ke kita punya overhead tank, kemudian daripada overhead tank lah dia akan hantar ke perumahan ataupun ke tempat kediaman kita di kampung-kampung, di bandar ataupun sebagainya. Kemudian daripada kawasan perumahan ataupun perkampungan tadi, bila kita dah guna, kita akan membebaskan ataupun mengeluarkan air kumbahan. Okey, daripada segi apa air kumbahan itu datang? Air dari segi pencucian kita, mandian kita dan hasil buangan kita. Yang pergi kepada air kumbahan, kemudian air kumbahan ini dirawat sehingga pada takat limit yang tertentu, dia kemudian dibebaskan ke sungai kembali dan kita akan diproses balik semula ke roji rawatan. Benda ni akan berpusing dan berkitar sampai bila-bila. Jadi kita nak tahu sebenarnya, adakah air yang kita minum tu adalah air bersih sebenarnya. Kita tak boleh nak melawan dah fakta yang mana kita menggunakan balik air kumbahan yang kita guna tu balik tadi. Jadi macam mana untuk membersihkannya? Mari kita ceritakan atau kita detailkan lagi. Okey. Ini berkenaan dengan kita punya bekalan air kita ataupun sistem roji rawatan air, rawatan kumbahan kita di perumahan kita. Okey, kita pergi kepada ini adalah roji rawatan pembentungan. Ini pembentungan kan. Pembentungan dia sebenarnya loji yang tu tadilah air kumbahan lah tadi. Ending dia kalau kita tengok kat sini semua sekali kan, dia masukkan dalam pembuangan krisik apa semua sekali. Ini kumbahan lah, loji najis lah, mudah nak cerita, loji najis. Kan? Akhirnya sekali dia buang ke mana? Ke alur air. Sehingga dapatkan ketika ini Indah Water tidak berupaya untuk menyingkirkan bahan-bahan toksik termasuk logam berat dan seterusnya, menyingkirkan pepejal dan bahan organik terampai. Air daripada najis-najis kita, daripada najis tadi, disalurkan kembali ke sungai pada takat yang dibenarkan. Okey. Jadi ini adalah loji pembentungan. Okey, yang diuruskan sekarang ini diuruskan oleh Indah Water Consortium. Jadi kita pergi kepada loji rawatan air. Okey, kini loji rawatan air. Setelah dia dibersihkan tadi daripada loji pembentungan, dia akan masuk ke alur air, kemudian dia akan bawa ke sungai, kemudian dia akan dipam. Kemudian untuk ini sebenarnya loji rawatan air mentah. Jadi dia pam masukkan dekat sini untuk pengudaraan, kan? Kemudian dia akan masuk tangki perbekukan ni. Perbekukan ni sebenarnya tadi adalah pemrosesan kita punya mendapan. Kalau kita tengok kadang setengah-setengah sungai, kita tengok air dikeruhkan sebenarnya itu endapan ataupun tanah ataupun lumpur yang berada dalam sungai. Itu adalah proses dia. Kemudian dia akan menuras menggunakan sand filter, kemudian dia akan pump sebelum pump ke tangki air jernih ni, dia akan injek klorin ataupun fluorida. Tapi kebanyakan JBA ataupun sistem perawatan air di domestik sebenarnya tak ada menggunakan fluorida ataupun kaputin hidrat. Dia kebanyakannya menggunakan klorin untuk membunuh kuman dan bakteria. Sebab apa guna klorin? Klorin adalah salah satu kaedah di mana
untuk membunuh bakteria virus yang cukup-cukup murah di negara-negara dunia yang ketiga. Okay? Kemudian baru dia akan pam air, kemudian akan masuk dekat overhead, baru dah diedarkan ke domestik ataupun perumahan kita. Okay. Ini antara selepas pada tu dia akan pam ke tangki air, ini perlu rawatan, kemudian tangki-tangki ke perumahan dan segalanya, terus masuk kita punya ke tangki di rumah kita, kemudian di sinki kita untuk kita buat masak. Kan? Agih air masuk dia macam itulah sebenarnya. Dia punya cycle macam gitu. Pusingan dia macam tu. Daripada kita guna, kita buang balik, kita masuk ke sungai balik, kita tambah dengan air hujan apa semua sekali, kita datang ke rumah kita balik. Tapi adakah air yang kita minum tu bersih ataupun tidak? Mari kita lanjutkan lagi. Okey, sekarang ni kalau dulu-dulu kebanyakan rumah ataupun orang tua kita dulu memang cukup percaya yang mana dengan memasak air daripada paip boleh membunuh mikroorganisma ataupun bakteria dan virus terbawaan air. Orang tua-tua kita dulu duduk beranggapan macam tu. Mungkinlah zaman orang tua-tua kita dulu ataupun 50 tahun, 60 tahun dulu, memang keadaan air memang cukup bersih tanpa pencemaran ataupun kurangnya minimumnya pencemaran. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, berapa banyak ladang-ladang di hulu sungai sana, berapa banyak ladang-ladang ataupun kilang-kilang yang berada di hulu sungai ni, sehinggalah sampai ke kita punya pusat loji rawatan air disedut. Kemudian daripada industri-industri berapa banyak, kalau kita cuba kita bayangkan dekat sungai lah, dekat sungai, kawasan perumahan sungai anda, daripada mana asalnya air sungai itu sebenarnya? Memang jauh kan, beratus-ratus kilometer. Dia antara dia punya perjalanan sehingga ke Ile itu sebenarnya beratus-ratus kilometer. Dari beratus-ratus kilometer tu berapa banyak ladang-ladang atau kilang yang pun membebaskan dia punya bahan-bahan kumbahan ke alur air, dan kemudian disedut oleh kita punya pembekal air, JBA ataupun pipe atau sebagainya di negeri masing-masing, dan diproses dan dirawat, kemudian hantar ke kita punya rumah dan kita buat makan dan minum atau juga buat mandian. Jadi adakah dengan rebusan saja cukup membadai untuk kita anggap ianya telah pun membunuh ataupun menghapuskan mikroorganisma ataupun membuat maksud dia membersihkan air kita? Tapi sebenarnya yang tanpa kita sedar sebenarnya ada bakteria-bakteria yang tidak mati pada tahap takat didih 100 darjah Celsius, dan juga kita tanpa kita sedar juga sebabnya berapa banyak bahan kimia yang telah pun dibebaskan daripada rancur rumpai di kawasan-kawasan peladangan, hasil buangan kimia yang daripada pegilang-pegilang. Itu sebenarnya antara benda yang bila kita masak air dengan api, dia boleh memekatkan lagi bahan cemar tu tadi dan akan memberi kesan lagi teruk sebenarnya berbanding dengan yang tidak kita masak air tu. Yang kita kena ingat sebenarnya. Bukan saya nak menakutkan, tapi hakikatnya macam tu. Kalau kita perasan macam inilah, kita rebus air akar kayu. Kan? Kita masukkan akar kayu, dia akan bertukar color, betul? Itu sebenarnya antara kaedah yang boleh memekatkan air itu sebenarnya. Tapi kita sekarang ni, kita cerita pasal organisma dengan bahan cemar. Kalau macam akar kayu tak apalah, itu ubat kan, jadi kita pekatkan untuk ubat tu tadi. Perumpamaan saya cerita tu tadi lah sebenarnya nak nampakkan yang bahan cemar dipekatkan lagi setelah kita panaskan bahan kimia yang melalui yang kita ambil daripada sungai itu tadi, dia boleh mengakibatkan kesihatan atau menjejaskan kita punya kesihatan. Okey. Jadi sebenarnya kalau ikut umum tahulah sebenarnya Kementerian Kesihatan menyarankan untuk kita minum 6 hingga 8 gelas sehari air kosong. Dan Mayo Clinic sebenarnya doktor-doktor perubatan memang tu macam dia punya orang asal lah, orang awal-awal dulu ada kitab dia. Kalau saya di Kelang Sawit dia ada Morgana Report. Ini Mayo Clinic, maksud dia doktor perubatan memang ada dia punya tu, menyarankan 8 gelas air kosong setiap hari. Kan? Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga menyarankan 70 kilogram untuk bagi lelaki perlu mengambil sekurang-kurangnya 25 liter sehari ataupun sebanyak 10 gelas air. Seperti mana juga tertera dekat skrin, 58 kilo wanita, 2.2 liter ataupun 9 gelas air sehari. Sebab kita nak istilahkan gelas pun susah. Ada dekat rumah tu gelas kecil, ada rumah tu gelas besar kan. Jadi bagusnya kita ikut liter je mudah. 2.5 ataupun 2.5 bagi lelaki yang 70 kilo, 58 kilo perempuan, ambil 2.2 liter sehari. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita kurang minum air, kurang daripada 6 gelas
air bersih pada setiap hari, dia boleh menyebabkan ataupun menyebabkan kita punya batu karang. Okey, untuk mengelakkan batu karang, kita kena mengambil air yang cukup untuk mengelakkan kita dari terkena batu karang. Yang mana pernah kena batu karang, dia tahu memang teruk sangat batu karang ni sebenarnya kalau bila kena dekat orang, ya Allah, kan? Tapi kebanyakan batu karang ni berlaku pada kaum lelaki. Berbanding dengan orang perempuan, ada juga tapi jarang-jarang berlaku lah. Dia menyerang biasanya, benda ni akan dialami oleh antara golongan yang berumur antara 30 hingga 50 tahun. Okey? Jadi yang kedua dia, kalau kita kurang air, kenapa? Dia akan menyebabkan kekejangan ataupun cramp. Jadi kita sebenarnya tahu, sebenarnya badan kita memang ada 70% air. Jadi sekiranya kita kurang air, dia akan memekatkan darah, akan boleh menyebabkan kita punya kekejangan ataupun cramp tadilah. Okey, kita tengok dekat sini. Kesihatan otot kita, kecergasan otot akan menjejaskan kesihatan otot, mengurangkan sakit sendi. Sebenarnya kita kena minum air secukupnya untuk jaga kita punya otot kita dan juga sendi-sendi ataupun tulang-tulang kita. Dan juga sekiranya air yang kita konsum cukup, kulit kita akan berseri-seri sebabnya air bertindak sebagai kita punya pelembab. Kulit akan nampak lebih muda dan lebih cerah dan lebih sihat. Okey. Jadi air juga dapat mengawal suhu badan kita. Air juga membantu kita dalam proses kita punya pencernaan. Okey. Jadi adakah kita memerlukan penurunan air di rumah? Dan mengapa kita perlu? Air yang ditulenkan di pusat pembandaran biasanya sangat selamat untuk diminum. Dia mengalir melalui paip penyambungan dan lengkap yang sudah pun tua, logam berat, bahan cemar organik dan bahan biologi ataupun bakteria virus. Sebenarnya kita sistem rawatan e-spring kita menyingkirkan sebarang bahan cemar yang mungkin memperkenalkan semasa transit tadi. Jadi kita tengok kan sebenarnya aliran air sendiri dalam pipe kita sendiri, kalau kita perasan dekat rumah kita lah, air dekat sinki kita, kalau biasanya air tak ada lebih kurang dalam 1 hari, bila dia ada balik, dia akan keluar pada peringkat awal, dia akan keluar air yang berkeladak ataupun keruh dan pekat. Yang menampakkan air itu kotor. Sebenarnya itu reaction ataupun keladak-keladak yang melekat pada pipe ataupun karat-karat yang berada pada pipe yang telah pun 20-30 tahun dahulu. Kan? Sebab kita kebanyakan pipe kita punya di domestik memang menggunakan lagi pipe besi lah sebenarnya. Okey. Jadi inilah sebenarnya saya nak menceritakan sedikit berkenaan dengan kebaikan kita punya sistem perawatan air nombor 1 di dunia, iaitu e-spring. Sebab apa e-spring? Sebab apa saya recommend e-spring? Sebenarnya e-spring memperbaiki rasa dan bau serta kejernihan air. Dapat mengurangkan atau lebih daripada 140 bahan cemar yang berpotensi menjejaskan kesihatan. Maksud dia e-spring dapat menyingkirkan 180 bahan cemar yang berpotensi menjejaskan kesihatan kita. Dan juga e-spring sistem rawatan air kita ni boleh membunuh 99.99% bakteria dan virus bawaan air. Yang mana seperti mana saya cakap tadi, ada setengah kita punya bakteria dan virus memang tak boleh mati dengan kita punya takat didih 100 darjah Celsius. Dan kita punya sistem rawatan air ini juga dapat mengekalkan mineral yang berfaedah untuk tubuh badan kita. Okey? Jadi, mengapa e-spring? Mengapa e-spring? Mengapa sistem rawatan e-spring nombor 1 di dunia ni yang saya sarankan kepada anda? Sebabnya dia ada teknologi luar biasa, iaitu teknologi penuras blok karbon yang termaju. Kemudian kita ada teknologi tanpa wayar e-couplet, yang maksud dia tanpa wayar maksud dia ada pengiraan. Dan teknologi ultra ungu yang dapat membunuh, saya cakap tadi, membunuh bakteria 99.99% tadi. Yang juga ultra ungu, ultra UV light ni sebenarnya juga digunakan di Telaga Zamzam untuk membunuh bakteria dan virus. Yang kita sedar yang air Zamzam adalah air yang terbaik di dunia, kan? Jadi walaupun bagaimanapun dia menggunakan UV light untuk bunuh bakteria dan virus, bukan yang bakteria virus yang ada dalam air Zamzam tu sendiri, tapi dalam sistem perpaipan pipe yang digunakan tu sebenarnya dia bunuh bakteria dan virus dekat situ. Bukannya dalam air Zamzam tu mempunyai virus ataupun bakteria. Kan? Dalam air Zamzam memang tak ada tu, tapi dari punya piping itulah yang menyebabkan kita punya bakteria dan virus
hidup dekat pipe dia. Okey, lepas tu dia ada punya teknologi chip pintar. Chip pintar sebenarnya mengukur berapa kadar aliran air yang telah pun digunakan. Itu antara sebenarnya kelebihan ataupun teknologi luar biasa yang ada pada sistem rawatan kita, sistem rawatan Esprit. Okey, mari kita detailkan lagi. Okey, nah sebenarnya teknologi tanpa wayar ni sebenarnya. Yang mana ini dipatenkan oleh syarikat kita menggunakan sistem tanpa wayar. Dia masuk saja kat sini, dia menyalurkan ataupun mengirakan kita punya chip pintar tadi untuk pengiraan kita punya air yang telah digunakan dan menghidupkan kita punya sistem UV light kita untuk membunuh bakteria dan virus tadi. Sebab penggunaan tenaga elektrik yang kita gunakan untuk 1 tahun cuma RM5 sahaja, RM5 sahaja. Tak banyak pun. Sebab apa? Dia menggunakan sistem ni tadilah, sistem teknologi tanpa wayar. Memang membekalkan kita punya kepada chip-chip ataupun kita punya komponen-komponen elektronik sahaja dalam kita punya teknologi tanpa wayar tadi. Okey? Kita pergi teruskan lagi kepada kita punya teknologi ultra ungu kita ataupun UV light. Lampu UV light ni sebenarnya sistem rawatan air Esprit menghapuskan macam saya cakap tadi 99.99% bakteria dan virus penyebab penyakit bawaan air di dalam air minuman. Okey? Jadi ini sebenarnya chip pintar. Chip pintar ni sebenarnya menyukat kadar aliran air yang telah pun digunakan untuk menentukan jangka hayat kita punya penuras atau penapis air blok karbon aktif ataupun kita punya prapenuras tadi. Ada sesetengah syarikat dia cuma mengagak ataupun menganggarkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali untuk ganti tanpa ada pengiraan ataupun counter yang mana boleh maksud dia menentukan jangka hayat penurasan. Tak seperti mana yang kita punya Esprit, tak seperti mana kita punya sistem rawatan air kita, memang kita menggunakan chip pintar tadi untuk mengukur kadar aliran air untuk menentukan kita bila masa kita akan buat penggantian. Kita punya ni. Cukup 5,000 liter air yang dialirkan untuk yang telah pun digunakan, baru dia akan bagi signal kepada kita untuk membuat penggantian. Kan? Tak adalah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau kita kata 3 bulan sekali, kita tak guna pun, kita nak kena tukar ke? Itu yang membuatkan kita rugi. Okay? Jadi sebenarnya kita punya sistem rawatan air Esprit tadi telah pun diiktiraf. Sistem rawatan air telah pun diiktiraf oleh NSF, satu badan third party yang mengiktiraf kita punya sistem rawatan air yang dengan kod NSF 42 iaitu menentukan rasa dan bau. Kesan estetik tadi lah, rasa dan bau yang tak nampak, yang kita tak nampak tapi memberi kesan impact kepada kita punya kesihatan. Dan juga telah pun kesan kesihatan NSF 53. NSF 53 adalah telah mengiktiraf kita punya Esprit ataupun kita punya sistem rawatan air ni baik untuk kesihatan. Okay, NSF 55 pula sistem microbiology UV light. Maksud dia mengiktiraf kita punya sistem UV light dapat membunuh tadi 99.99. Bukan syarikat kita yang cakap dia dapat bunuh 99.99, tapi ini adalah satu badan yang mengiktiraf kita punya sistem kita punya air Esprit kita tadi dapat membunuh microbiology dengan menggunakan UV light. Okay? NSF 401 sebatian memunculkan tambang cemar. Maksud ini adalah antara tambahan lagi kita punya penyingkiran terhadap kita punya bakteria dan virus yang lain-lain yang menyingkirkan kita punya bahan-bahan bawah air ni cemar kan. Kita juga diiktiraf oleh anugerah Mohok Emas oleh WQA, Water Quality Associate. Yang ni kita iktiraf di dunia. Itu saya sebut tadi, kita punya sistem rawatan air, sistem rawatan yang terbaik dunia. Bukan kaleng-kaleng, okey? Jadi mari kita teruskan lagi kita punya. Ini antara komponen-komponen dalam Esprit. Unit asas Esprit kita. Dan sebiji Esprit kita ada bekas cartridge, kita ada penutup atas, kita ada adapter, ada bracket, gelung, bandung, kita ada elektronik chip pintar tadi dan cartridge UV light dan juga kita punya carbon block aktif tadi. Ini antara komponen dia lah. Dan kemudian ini antara pecahan komponen asas Esprit. Ini sebenarnya sesiku dia untuk kita buat penyambungan daripada hose, daripada pipe, kita punya pipe sinki dan seterusnya penyambungan kepada kita punya sistem rawatan air tadi. Okey, ini antara dia lah. Kemudian kita dibekalkan dengan kita punya adapter yang input daripada 100 hingga 240 watt
dengan output dia 19 watt DC. Kecil saja. Yang mana seperti mana saya cakap tadi, kita punya guna kuasa kita cuma lebih kurang nilai RM5 untuk 1 tahun penggunaan elektrik yang kita gunakan untuk menghidupkan kita punya sistem rawatan air kita. Okey, ini ada hos dia sebenarnya. Hos untuk daripada penyambungan daripada sinki ke kita punya sistem rawatan air spring. Okey, ini antara gelung yang mana kita pasang di muncung pipe. Kan? Boleh tengok kat sini. Ini antara penyambungan dia lah. Gelung penyambungan dia. Mudah je, sistem rawatan kita cukup mudah sangat-sangat. Untuk pasang dia boleh pasang sendiri. Untuk tukar cartridge boleh tukar sendiri. Tak perlu dah orang nak datang servis ke apa semua sekali. Sebenarnya dia orang datang servis bukan servis apa. Sekarang ni kalau kita tahu ramai orang menyamar. Jadi ejen C. Jadi ramai orang menyamar untuk masuk dia menyamarlah untuk buat servis-servis kalau dia tahu semua sekali. Sekarang ni kita tak perlu dah nak panggil orang datang servis kat kita untuk mengelakkan. Contohnya kalau orang tua kat rumah, kalau rumah kita dekat rumah seorang-seorang, masa ketiadaan kita pergi kerja apa sebenarnya kita risau kan. Jadi kita boleh buat sendiri je penukaran ataupun pembersihan kita punya penapis air ni. Tak perlu panggil orang dah. Ini juga antara komponen-komponen lah, cara pasang lah. Saya tengok kat sini boleh perhatikan di mana kita punya pemasangan dan benda-benda lagi lah. Benda apa untuk buat servicing, langkah dasar membersihkan injap. Ini kita boleh buat sendiri dekat rumah masing-masing. Ini komponen untuk injap pengalih dia lah yang sambung di kepala pipe. Boleh tengok. Okay. Dia cukup mudah. Okey, ni saya langkah-langkah menggantikan cartridge seperti mana saya cakap tadi lah. Dia ada cuma 4 step saja. Buka penutup atas, buka penyambungan ni, lepas tu kemudian kita pusingkan ke bedung dia punya gelung ni tadi, angkat dia punya penapis, ganti cartridge, masuk cartridge kembali, pusing dan boleh hidupkan balik. Macam tu je. Lebih kurang kita punya penggunaan cartridge lebih kurang 5,000 liter ataupun setahun. Kalau di rumah saya ni tak ramai orang, lebih kurang dalam setahun setengah. Dia macam gitulah. Yang mana dululah kan. Okey, ini antara kita punya maksud dia punya skrin yang berada dalam kita punya sistem rawatan air. Okey, untuk maksud dia air terawat, maksud dia kita dah buka dia punya ada bar ni, kita boleh pusingkan dia. Maksud dia ini air terawat, air ataupun dirawat. Kalau macam gini tak hidup, maksud dia tak ada lampu biru ni yang menyala kat sini, maksud dia kita menggunakan air direct daripada pipe untuk ke kepala pipe ni lah untuk pencucian kan. Okey, kita tengok. Kalau ada cawan mula merah ni semua sekali, cartridge tidak dikenali. Maksud dia tak terbaca. Kita boleh buka balik kita punya cartridge, masuk balik, ketatkan balik, pasang insya-Allah. Dia akan jadi normal balik. Okey, ini antara dia punya maksud dia punya troubleshooting, mudah troubleshooting dia. Kalau cukup maksud dia dah 5,000 liter air, dia akan bagi signal ke kita dengan tulisan ni replace cartridge. Tapi dia ada senggatan-senggatan kat sinilah untuk memberi signal kita atau memberi warning ke kita bila masa kita nak bertukar ke kita punya tu. Okey? Jadi ini sebenarnya 0 hingga 100% lebih kurang 5,000 liter ataupun lebih kurang dalam 1 tahun. Yang ni sebenarnya kita 5,000 liter lah lagi sebagusnya kan. Okey, boleh tengok kita punya ni sebenarnya memang cukup bagus. Contohnya kalau full merah ni ataupun cawan merah semua sekali, lampu UV ni bermasalah. Penuras air pun ada bermasalah. Itu sebenarnya antara benda troubleshooting. Atau sama ada kita cuba buka balik, pasang balik. Kalau tak boleh masih lagi menyala, kita boleh bawa ke kedai kita untuk diservis oleh technician yang berpengalaman. Sebenarnya ini ada pilihan kita. Bagi saya, setiap rumah perlu ada sistem rawatan air, bukan sistem penapisan air. Berbanding dengan yang lain-lain adalah sistem penapisan air. Sebab kita tahu kita punya sistem rawatan air baik untuk kesihatan kita sebab dia menapis bahan cemar dan membunuh bakteria, tapi dia membebaskan mineral-mineral penting untuk badan manusia ataupun anak-anak kita untuk pembesaran, pembentukan tulang, kan apa semua sekali kan. Itu penting kepada badan kita, dia tidak menapis. Berbanding dengan setengah-setengah penapis air yang lain, dia menapis segalanya. Memang air dia bersih, tapi tiada kandungan mineral, no point kita beli mahal-mahal, tapi benda itu tidak baik untuk kesihatan. Lagi satu, dia punya penggunaan air, reverse osmosis ni sebenarnya, dia biasanya dia menapis air yang masuk 4 liter, dia akan dapat guna cuma 3 liter saja, 1 liter saja dan 3 liter dialurkan ataupun dibuang ke longkang. Kalau perasan dah setengah penapis air macam tadi lah,
dialirkan ke longkang. Ada dua pipe. Dia ada dua pipe. Satu air pipe, satu hose yang air yang dituras ataupun ditapis, satu lagi air buangan, dipanggil air buangan. Kenapa nak kena ada air buangan? Kita punya tak ada air buangan. Kalau 1 liter masuk, 1 liter yang ditapis. Yang ditapis sebenarnya adalah bahan cemar dan juga virus ataupun bakteria. Jadi memang terbaik nombor 1 dunia. Kalau tidak, takkanlah NSF mengiktiraf kita punya adalah air terbaik dunia. Okay? Jadi dapatkan satu yang mana berminat untuk dapatkan atau yang mana pentingkan kesihatan keluarga, memang perlu ada sistem rawatan air di rumah. Itu saja perkongsian daripada saya. Dapatkan segera. Kalau anda sayang keluarga anda, sayang anak-anak anda, dapatkan 1 unit di rumah sistem rawatan air spring. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.